Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini dalam satu program yang mulia ini. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih. Seterusnya yang dihormati ketua-ketua bahagian, pegawai-pegawai atasan dan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Kastam Negeri Perlis, dan seterusnya semua yang ada pada majlis kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini ceramah yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan kehebatan zikrullah. Sebelum pada kita mendengar perkongsian dan juga slot daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, dan juga pelancaran program Perlis Berzikir peringkat Jabatan Kastam Negeri Perlis ni. Dan sebelum pada tu saya nak sebut beberapa perkara berkenaan dengan program Perlis Berzikir ni. Sudah pun dilangsungkan pada tahun lepas dengan dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Perlis sendiri. Cuma dengan sebab kekangan pandemik ini menyebabkan dia tidak dapat dilihat secara menyeluruh. Walaupun dari segi target asalnya ialah untuk disampaikan di semua peringkat jabatan-jabatan di negeri Perlis dan juga sekolah-sekolah semua sekali, dan dalam usaha memasyarakatkan. Dan antara perkara yang dibuat untuk merealisasikan ataupun nak bagi orang nampak program ini ialah kita dah gantung beberapa banner dan juga kita dah gantung billboard yang besar di tempat-tempat yang yang menjadi tumpuan orang lah, antaranya di Kuala Perlis dan sebahagiannya. Okay. Dan edaran flip card Perlis Berzikir yang tuan-tuan boleh tengok di luar tadi. Okay. Ini sikit saya nak cerita lah. Okay. Sebenarnya ianya ialah satu projek untuk memasyarakatkan zikir-zikir harian kepada seluruh rakyat Perlis khususnya dan kepada seluruh Malaysia umumnya. Jadi ini ialah satu projek yang bukanlah projek baru. Kempen ini ialah rentetan daripada beberapa kempen-kempen yang lain. Cuma ianya dirasmikan, ianya dimasukkan sebagai satu bahagian daripada program besar yang cuba ingin menunjukkan kepada semua rakyat Perlis khususnya tentang apa yang ingin disampaikan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis itu sendiri. Okay. Dan berkaitan dengan zikrullah itu sendiri. Okay. Ni baru nak masuk di kita punya isi dia lah. Okay. Zikrullah secara umum. Okay. Zikir itu apa maksudnya? Okay. Zikir ni ialah dari segi bahasa Melayu, maksudnya ialah ingat. Mai pada perkataan zikrun. Za, ka dan juga kaf dan juga ra. Zikr, zai dengan baris bawah itu maksudnya ialah mengingati. Dia tak baca dengan zai dengan baris atas, yang tu jadi lain pula makna dia. Okey. Tuan-tuan tahu kan? Zikir tidak dibaca dengan baris atas, dibaca dengan baris bawah lah. Okey. Dia jadi benda lain. Okey. Jadi ada orang dia sebut suka hati dia lah dia sebut. Okey. Tapi perkataan zikir itu maksudnya ialah ingat. Okey. Fokus saya pada pagi ni dalam masa yang tak berapa banyak, sebab saya tak nak bagi banyak benda sangat. Nanti tuan-tuan boleh tanya dalam slot soal jawab bersama dengan Sahibus Samahah. Cuma saya dah just nak bagi satu platform untuk memahami
Adakah kita sedang kempen untuk zikir, contoh ambil tasbih dan zikir, ataupun kira dengan jari zikir? Adakah itu sahaja yang ingin dikempen? Sebenarnya lebih daripada itu lagi. Pertama, kita tahu bagaimana Nabi SAW sendiri orang yang telah mengajarkan kepada kita, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan zikir ini, iaitu tata cara mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini benda dan perkara yang kita kena tahu dan kita kena faham sebelum daripada kita nak bincang kalimah-kalimah zikir. Mungkin tuan-tuan dah ada flip card tu. Dalam flip card tu, sebahagian sahaja daripada zikir-zikir yang kita rasa ianya selalu akan diucapkan oleh kebanyakan orang. Sebab kebanyakan zikir-zikir yang dihimpunkan itu ialah zikir-zikir yang kalau kita tengok, kita melalui prosesnya setiap hari. Kita bangun pagi, apa kita nak buat, kita masuk masjid, apa kita nak buat, naik kenderaan, apa kita nak baca, ini semua ialah zikir. Cuma kita kena tahu dengan skop yang lebih luas, zikir itu, ia bukanlah satu tata cara ataupun satu ritual yang kita kena duduk dengan satu kaedah. Ianya ialah benda yang luas dalam agama. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebut, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam keadaan duduk, dan juga mereka berzikir dalam keadaan mereka berbaring, mengiring. Semuanya itu Allah Ta'ala cerita. Adakah yang dimaksudkan dengan zikir yang kita faham, seperti mana zikir yang kena pegang tasbih macam saya sebut tadi lah? Sebenarnya, kalau kita baca ayat tu bagi habis, apa Allah Ta'ala sebut? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir, yadhkurun, dalam ayat yang sama Tuhan sebut yatafakkarun. Maknanya ada tanggungjawab bagi orang yang berzikir. Dia bukan hanya lafaz, tapi dia perlu fikir apa yang dia lafaz. Alladzina yadhkuruna Allah. Kemudian Tuhan sebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama? Mereka sebut, orang-orang yang berzikir dan berfikir ni, subhana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Tuhan, kamu tidak menjadikan semua benda ini batil ataupun sia-sia. Dalam ayat tu, orang nampak ianya ialah ayat suruhan berzikir. Sebenarnya di setiap zikir ni, dia ada pair dia ataupun dia ada pasangan dia. Zikir dan perlu fikir. Kenapa kita perlu berzikir? Sebab dengan zikir itulah, dia akan mengarahkan satu orang berfikir dengan cara yang baik. Nanti saya akan beri contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi nampak zikir ni apa dia. Cuma yang banyak berlaku dalam masyarakat, orang nampak zikirnya hanya zikir, sebut, kemudian menunggu fadilat-fadilat yang ada dalam zikir itu. Banyak fadilat yang disebutkan tentang zikir. Sebut yang ni, apa fadilat ni, sebut yang ni, apa fadilat ni. Okay. Tapi adakah konsep zikir itu hanya menunggu fadilat? Adakah kerana itu saja? Okay. Kita tengok satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okay. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, dia kata, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekumpulan manusia daripada sahabat Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka datang jumpa Nabi, faqalu, mereka kata pada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ni dah banyak peluang buat pahala. Datang sekumpulan orang daripada sahabat Nabi ni, dan dalam riwayat kata mereka ni lah daripada kalangan orang-orang yang miskin. Datang jumpa Nabi, beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ahlud dusur zahaba bil ujur. Orang-orang yang kaya, ad-dusur ni lah orang yang banyak, orang yang mewah, yang ada kenderaan elok, yang ada macam-macam lah. Okay. Mereka ni banyak pahala. Sebab apa banyak pahala? Dalam riwayat tu kata, yusalluna kama nusalli. Mereka salat macam mana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa macam kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim.
dan mereka telah bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. Itu. Sebab orang miskin, mereka mampu salat sama macam orang kaya, mampu puasa sama macam orang kaya, tapi orang-orang miskin dia tak boleh bersedekah dengan lebihnya harta sebab dia orang tak cukup harta. Okey. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Mahukah kamu kalau aku beritahu satu benda ni, kamu buat, kamu sama macam orang kaya yang bersedekah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kata bala. Bala ni maksud dia apa? Bahkan. Bukan bala betul lah dia ni. Bukan. Bala tu maksud dia bahkan ya Rasulullah. Kami nak dengar lah benda tu. Kami nak tahu apa tu. Okay. Kemudian Nabi kata, "Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah." Sesungguhnya bagi kamu setiap tasbih yang diucap itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang dilafazkan itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil. Tahlil ni maknanya sebut la ilaha illallah. Wa amril bi ma'rufi sadaqah. Suruh orang buat ma'ruf pun sedekah. Wa nahyi 'anil munkari sadaqah. Larang orang daripada buat munkar pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan bahagian daripada tubuh badan kamu itu pun kalau kamu letakkan pada tempat yang betul, ianya sedekah. Maksudnya yang hujung itulah wa fi bud'i ahadikum sadaqah, maknanya kalau kamu mendatangi isteri kamu dengan cara yang halal, itu pun sedekah. Okay. Jadi orang-orang miskin ni mereka balik, mereka pakak buat macam mana yang Nabi suruh. Dan akhirnya orang-orang kaya dia perasan. Dia perasan kenapa orang miskin ni habis daripada solat, habis daripada berkumpul di masjid dengar hadis Nabi, dia orang ni cari kawasan masing-masing macam nak baca sesuatu. Sehinggalah benda tu sampai pada orang kaya dan akhirnya orang kaya buat. Orang miskin pergi balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana ni orang kaya duk buat juga amalan yang kamu bagi dekat orang miskin ni? Kemudian Nabi kata, bagi setiap manusia itu ada bahagiannya. Kalau semua orang nak jadi kaya ataupun semua orang jadi miskin, itu ialah bahagian ketidakseimbangan alam. Okay. Poin dia apa tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Poin dia sini, orang datang jumpa Nabi. Orang beritahu, kami ni kurang harta nak sedekah. Dalam erti kata lain, mintalah lubang-lubang, peluang-peluang yang boleh bagi kami ni ada duit lebih sikit. Itu maksud daripada orang-orang miskin yang datang. Dia orang datang dengan harapan, ya Rasulullah, kamu ada tender projek apa, bagilah kat kami orang miskin ni supaya kami ni dapatlah kerja, dapat duit sikit. Kami boleh sedekah macam orang kaya. Itu harapan dia orang. Tiba-tiba Nabi kata apa? Kamu tasbih, kamu tahmid, kamu tahlil, itu semua sedekah. Itu semua sedekah. Okay. Tuan-tuan nampak apa synchronize, apa hubung kait antara zikir, sebab semua tu zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, semua tu zikir. Zikir dengan bagi rasa lega walaupun duit tak cukup. Zaman sekarang ni kita nak kena bercakap benda tu. Sebab zaman sekarang ni lepas daripada pandemik berlaku ni, dah lebih 2 tahun kita menjalani duduk dalam suasana macam ni, antara benda yang paling orang terasa ialah berkenaan dengan sara hidup ataupun mata pencarian yang terganggu. Dan banyak orang cuba cari amalan-amalan yang boleh tarik rezeki. Banyak orang. Saya kata tu sebab memang di Jabatan Mufti kau dapat soalan-soalan yang corak dia ke arah itu. Corak dia ke arah itu. Sebab tu ada soalan-soalan orang tanya, macam mana student? Contoh saya ada dapat tu soalan. Saya dah kena jawab soalan ni. Okay. Satu orang student dia dah bayar yuran siap-siap. Tiba-tiba PKP. Dalam yuran tu ada beberapa item yang boleh digunakan sebelum daripada pandemik ni datang. Tiba-tiba kerana adanya COVID ni tak boleh guna. Antaranya perpustakaan, gym, apa-apa semua tu tak boleh guna. Tapi yuran bayar juga. Okay. Jadi dia orang pun tanya, boleh tak kami nak minta balik dengan universiti? Boleh Jabatan Mufti keluar hukum kami nak bagi dekat universiti ni? Jawapannya memang kena bagi balik pun. Hukum asal ni kena bagi balik sebab kawan tu tak guna. Okay. Cuma saya nak beritahu kepada tuan-tuan, sebab apa soalan tu keluar? Sebab orang tak cukup duit.
Dia orang rasa mana-mana lubang yang duit dia boleh ambil balik, dia akan ambil balik. Soalan yang sama juga orang tanya, macam mana kalau catering, majlis kahwin, tiba-tiba kena PKP. Yang ambil catering tu tak nak bagi balik dah duit. Sebab dia kira burn. Sebab apa orang bertanya benda tu? Sebab orang dah mulai rasa sempit. Macam mana aku nak cari duit ni? Kerja tak boleh, keluar tak boleh. Sekarang dah elok dah sikit. Okay. Cuma beberapa tahun yang dulu. Okay. Benda yang sama berlaku pada Nabi tadi. Bila mana datang orang miskin, dia datang, mari beritahu dekat Nabi, kami ni tak ada duit nak sedekah. Harapannya Nabi kalau jumpa orang kaya mana-mana ke, raja mana ke, hantar, suruh cari pekerja ke kat negara dia orang, hantarlah kita orang kerja sana. Harapannya. Tiba-tiba bagi zikir. Okay. Hakikatnya, kita bercakap atas realiti. Orang yang berzikir, tuan-tuan jangan bercakap atas dasar tasawuf lagi. Okay. Saya nak bagi nampak clear dulu. Orang yang berzikir ni, duit datang atau tidak? Realitinya. Tak datang pun. Hakikatnya. Saya bukan nak jadikan tuan-tuan tak yakin supaya jangan berzikir. Cuma nak suruh faham realiti dulu. Okay. Tuan-tuan berzikir, tuan-tuan tarik sejadah, waktu tak ada duit, tuan-tuan pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilahkanlah rezeki. Adakah dia akan datang bergolek macam yang kita dambakan? Tapi realitinya tak berlaku macam tu pun. Melainkan kita Nabi dan Rasul tu cerita lain. Ataupun orang karamah, tu pun tak semua orang. Tak semua orang dapat. Okay. Dia dekat dengan Tuhan betul boleh dapat. Tu pun, ianya bukanlah kes yang berlaku banyak. Boleh tak berlaku kalau dia tu minta pada Allah Ta'ala, Tuhan turun direct, jatuh ke debu daripada langit? Boleh tak? Benda tu boleh, tapi Tuhan tak menjalankan sebab dengan cara tu. Tuhan menjalankan sebab dengan cara lain. Okay. Lepas daripada dia orang berzikir, apa yang dia orang dapat? Dia orang dapat tahu orang kaya, tahu juga amalan dia orang. Dan akhirnya dia orang rasa macam tak puas hati sebab sepatutnya amalan tu bagi kat orang miskin je lah, nak bagi sama taraf pahala tu. Tiba-tiba orang kaya dah lah dia sedekah. Tiba-tiba dia buat amalan ni jadi 2 kali sedekah pula pahala dia. Okey. Sini saya nak beritahu dekat tuan-tuan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir dan fikir, ianya ialah satu benda yang duduk sekali. Tujuan apa Nabi suruh tasbih? Tujuan apa Nabi suruh tahlil? Adakah Nabi suruh kita sebut benda tu, kita pun fikirlah kepala kita, aku lepas sebut ni mesti akan ada orang bagi sedekah 100 ke 500 ke? Adakah itu yang perlu ada dalam kepala saat berzikir? Bukan itu. Okay. Tapi yang perlu ada dalam kepala saat berzikir ialah kenapa kita ucap kalimah tu, kepada siapa kita sedang ucap kalimah tu, dan kita sedang berpijak, tapak kaki kita berada di mana waktu kita sebut kalimah tu. Sebab tu tuan-tuan, ianya berkait dengan kestabilan emosi. Itu poin dia. Orang Islam, dia ada satu terapi yang Tuhan beri, yang Nabi ajar. Waktu dia menghadapi kesulitan, antara yang terkesan bagi satu orang tu ialah emosi dia. Itu yang paling terkesan. Okay. Waktu dia terkesan dengan emosi dia, zikir itu akan menyeimbangi balik ketidakstabilan emosi. Sebab tu tuan-tuan tengok waktu pandemik dulu, orang nak bunuh diri, orang jadi macam nak gila. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak faham konsep zikir itu. Mungkin dia dah berzikir, tapi dia nampak zikir tu dia menunggu fadilat. Saya kata bukan salah tunggu fadilat. Okay. Cuba kita kena faham. Dia konsep yang sama. Kita ibadah, kita apa-apa semua pun, ianya konsep itulah. Iaitu konsep memahami tujuan kamu hidup, kenapa kamu hidup, dan ke arah mana kehidupan ini akan dihalakan. Dalam kehidupan tu, Tuhan pun bagi ibadah, Tuhan pun bagi zikir. Sebab tu tuan-tuan tengok. Tuan tengok dalam flip card yang Jabatan Mufti sediakan tu. Doa naik kenderaan. Dalam sunnah sebut, bila mana nak naik kenderaan, kena masuk kaki kanan dulu. Tapi kita Malaysia tak boleh buat benda tu. Confirm tak boleh buat lah. Kena suruh JPJ. Nanti kalau ada program JPJ, suruh semua steering kiri balik. Sebab yang tu baru boleh masuk kot kanan. Ke tuan-tuan masuk kereta sekarang boleh kaki kanan? Tak boleh, kena masuk kot passenger, baru pergi kat tu. Orang tengok lain macam. Dia ni kereta seorang. Driver tak ada tapi masuk kot passenger. Belum zikir lagi dah gila lah. Okay. Cuma nak katanya itu antara benda kita tak boleh buat lah. Okay. Masuklah kaki kiri pun tak apalah. Tuan-tuan masuklah kaki kiri. Okay. Waktu kita pegang steering tu, okay,
ataupun pegang handle motor ke apa semua, basikal ke apa semua, apa-apa sajalah kenderaan, sama ada haiwan tunggangan ke apa semua. Okay. Kita pun sebut subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang memperjalankan benda ini. Okay. Benda tu bergerak. Pertama kita tahu, kebanyakan kereta ni, kita confirm ke kereta yang kita pakai tu dibuat oleh 100% orang Islam. Tak ada campur tangan non-Muslim pun dalam pembuatan kereta tu. No, bahkan teknologi paling moden pun bukan milik orang Islam lagi. Maknanya waktu Jepun ke, Jerman ke, mana-mana saja dia buat kereta, bismillah pun tak erti sebut. Dia tak ada pun waktu dia ejah wayar-wayar dalam enjin tu, dia kata bismillah, moga-moga berkat kereta aku buat ni orang Islam Malaysia nak pakai. Tak, dia tak fikir pun benda tu. Okay. Tapi sebab apa kita sebut? Okay. Kita sebut kerana tauhid kita. Kita sebut kerana tauhid kita. Maha suci Tuhan yang memperjalankan kenderaan ini. Memang dari segi kekuatan otak, kekuatan fizikal yang Tuhan beri kepada manusia, dia boleh adjust kenderaan. Zaman dulu orang pakai binatang, zaman sekarang orang pakai kenderaan bermotor. Walaupun sebahagian para ulama kata kenderaan bermotor tak baca doa tu, sebab ada doa lain. Sebab ada dalam Quran cerita Nabi Nuh waktu dia nak jalankan kapal dia, ketika mana banjir besar berlaku tu, tuan-tuan baca surah Hud juzuk 12. Allah Taala kata wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika mana semua orang dah naik atas kapal, katakanlah wahai Nuh, bismillahi majriha. Kita baca dengan imalah sebab tu qiraat kita. Sebahagian qiraat baca bismillahi majriha, tapi dia datang dengan perkataan jara, dengan makna bergerak, dengan nama Tuhan yang memperjalankan kapal ini. Sebab tu sebahagian ulama kata kalau kenderaan bermotor bukan binatang, baca yang tu. Kalau kenderaan jenis binatang, baca subhanallazi sakhkhara. Itu pendapat jelah, tuan-tuan boleh baca mana-mana pun. Okey. Cuma riwayat bolehlah baca subhanallazi sakhkhara. Boleh baca, kereta pun boleh baca. Kita tak biasa yang tu. Cuma nak kata ada riwayat sebut macam tu, ada sebagian ulama sebut macam tu. Okey. Tapi poin dia apa? Poin dia ialah waktu kita sebut tu, kita meletakkan tawakal. Hebat tara mana, kita punya jaga tara mana pun kereta, maintenance kita jaga, memang kita hantar service center pun semua. Kalau andai kata dia nak meragam, dia akan meragam. Meragamnya itu ialah dengan ketentuan Tuhan. Tapi Tuhan akan perjalankan ketentuan dia sesuai dengan asbab. Sesuai dengan asbab. Kalau kita jaga kereta tu, dari segi logiknya, payahlah nak meragam. Tapi kalau kita tak jaga, tuan-tuan bacalah subhanallazi sakhkhara lana hadza, bacalah bismillahirrahmanirrahim, buat halaqah baca surah Baqarah pula dalam 4 seat kereta tu. Kalau dia nak rosak, dia rosak. Sebab tu hidup dia kena seimbang di antara sunnatullah dan syariatullah. Kita sekarang duk bincang ni, zikir ni ialah syariatullah. Syariatullahnya ialah kita kena berzikir, sebab zikir itu bahagian pada ibadah. Sunnatullahnya ialah kamu hidup macam mana bangsa lain hidup, kamu hidup macam mana orang lain pun hidup. Okay. Bila mana satu orang tu lapar, dia kena makan. Tak padan dengan dia berzikir subhanallah, subhanallah, duk tunggu kenyang supaya jimatlah duit, tak payah beli makanan tengah hari nanti. No, itu bukan konsep zikir yang benar. Manusia, dia duduk atas muka bumi, dia berpijak di bumi yang nyata. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi hubungan hati, hubungan akidah dia tetap dengan Allah Azza wa Jalla. Kehebatan zikrullah ni, zikir ni, dia bagi kita hidup dalam realistik. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar orang bincang bab zikir, dia mula nak ke laut. Asal bincang bab zikir, dia nak pergi ke jalan atas air, dia nak pergi ke terbang di langit, dia nak pergi duit keluar bawah sejadah. Yang tu dia nak gelong ke lain tu. Itu bukan konsep zikir. Sebab Nabi orang yang paling dekat zikirnya dengan Allah Ta'ala. Waktu dia hijrah, apa dia buat? Dia atur strategi yang tak pernah orang lain buat. Seperti mana Nabi buat? Bagaimana Nabi telah pilih Gua Thaur sebagai tempat persembunyian. Walaupun waktu tu Isra' Mi'raj sudah berlaku kan. Nabi dia atur strategi nak hijrah tu macam dia tak pernah tengok benda pelik. Sedangkan sebelum tu dah pernah naik burak, naik ke langit pun. Dari segi logiknya, Nabi boleh minta dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, payah hijrah ni.
Orang kiri kanan nak bunuh aku. Hantarlah burak yang Isra' Mi'raj 2-3 tahun lepas tu, kita pakai 2-3 ekor senang. Sahabat nak pergi? Tak. Sebab apa? Sebab kalau itulah yang Nabi lakukan, kita yang nak hijrah, yang nak muhasabah diri, problem kita akhir zaman. Sebab siapa yang boleh berdoa supaya burak turun pada zaman sekarang? Tidak ada orang. Okay. Saya nak bagi tuan-tuan nampak poin daripada berzikir itu. Okay. Hadis yang kedua yang saya nak bagi contohnya, mungkin yang ni lebih jelas lagi. Okay. Iaitu hadis riwayat daripada Abu Umamah. Hadis ni, Abu Umamah ni salah seorang daripada ahli Madinah. Dia ada 2 orang. Satu Abu Umamah Al-Bahili di Mekah, satu orang lagi Abu Umamah di Madinah ni. Okay. Abu Umamah ni satu hari duduk di masjid. Menung di masjid. Waktu orang tak salat pun duduk situ. Okay. Sehingga Nabi ni pergi tegur. Nabi kata kepada Abu Umamah ni, "Ma bika ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqtis salat." Apa kena dengan kamu wahai Abu Umamah? Aku tengok kamu duduk di masjid pada bukan waktu salat. Suka duduk masjid. Biasa pergi masjid waktu salat. Lepas pada tu ada kerja keluar. Tapi dia ni semenjak 2-3 hari ni duduk je masjid. Sehinggalah dia disapa oleh Nabi. Lalu dia pun kata, "Humumun lazimatni wa duyunun rakabatni." Ya Rasulullah, aku ni sekarang duk risau tentang benda akan datang. Lepas tu aku pula dibelit hutang yang sangat banyak 2-3 hari ni. Hutang-hutang yang aku berhutang dengan orang tu aku tak boleh nak bayar. Tiba-tiba datang risau. Takut-takutlah hilang habis harta aku. Ini kehidupan realiti. Manusia akan melalui benda tu. Hatta zaman sekarang pun. Sebab tu kita tengok bila mana ada orang dia terbelit dengan hutang. Banyak benda-benda yang mengganggu dia. Dia akan cari masjid lah. Sebab tu bila mana berlaku PKP, dengan masjid-masjid tutup, dia jadi panas lah. Terutamanya yang dah stuck, tak boleh nak cari rezeki mana-mana. Kita tak nak kata lah, mungkin dia bukan ahli masjid sebelum tu. Tiba-tiba dah kena macam tu, dia nak pergi cari masjid. Okay, tak apalah. Okay, secara umumnya tak apa. Satu orang, dia ada masalah, dia akan pergi masjid. Mana-mana orang pun macam tu. Bila mana dia dah start dah jalan dia akan balik pada jalan agama. Melainkan orang agama merosakkan jawapan terhadap penyelesaian agama, akhirnya orang tu keluar daripada agama dan dia tak nak bersama dengan agama. Zaman sekarang ni tuan-tuan kena tahu, antara benda yang berlaku kepada majoriti rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu Muslim, antara benda yang kita tak sedar, 2 pemikiran yang mulai mencalar keislaman satu orang, khususnya orang Malaysia, iaitu konsep irja' yang terlalu tebal mulai ada dalam masyarakat kita. Yang kedua ialah nak keluar pada agama sebab rasa agama useless, nothing. Agama tak buat apa-apa. Bahkan agama make benefit. Sebenarnya bukan agama. Silap orang agama yang orang kata apa, ambil kesempatan pada orang macam ni. Okay. Dia dah stuck. Dia mungkin hidup penuh dengan kelalaian apa semua, ataupun hidup dia dah jatuh daripada tempat tinggi jatuh ke bawah, duk cari agama. Cari agama pada orang yang tak betul, akhirnya tak jumpa penyelesaian, akhirnya dia frust lagi sekali dan akhirnya dia cuba nak keluar. Ataupun yang kedua ialah golongan yang cuai terhadap agama sehingga jadi murji'ah. Murji'ah ni apa dia tuan-tuan? Murji'ah ni zaman dulu, zaman para ulama dulu nama dia murji'ah. Zaman sekarang ni tak ada dah murji'ah. Nama tu tak ada. Tapi pemikiran tu ada. Iaitu cukuplah beragama hanya dalam hati semata-mata. Sebab tu kita akan tengok, kalau tuan-tuan ikutilah zaman media sosial ni, anak-anak muda di Twitter ke di TikTok, ada orang yang berbangga. Ada orang yang berbangga, dia mungkin tak pakai tudung, dia mungkin tak salat, tapi dia rasa dia still beriman. Itu konsep murji'ah yang dulu. Sebab bagi golongan murji'ah, iman ni cukuplah hati je. Tak solat, tak apa pun, belum problem lagi. Sedangkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman tu dia ada naik turun. Dia naik dengan ibadah, dia turun dengan maksiat. Jadi kalau satu orang, dia kata, saya ni mulut je longkang, tapi hati saya baik. Tipu sebenarnya. Tuan-tuan jumpa orang macam tu, tak percaya. Dia sembang. Dia kalau mulut suka duk sebut benda mengarut, dalam dia pun mengarut lah. Hatta ustaz-ustaz pun, dalam kuliah duk sebut perkataan mengarut. Sepatutnya tempat itu ialah majlis zikir. Tempat tu ialah tempat untuk kempen zikir. Tapi
Dia yang kempen orang zikir pun, dia tak ada rasa bahagian pada zikir, akhirnya terkeluar pada mulut dia macam tu. Sebab iman yang macam ni ialah iman murji'ah. Iman murji'ah. Satu orang yang perkataan dia elok, itu ialah cerminan pada dalaman dia. Itu ialah cerminan pada dalaman. Kita tak kata dia tak ada iman, cuma iman dia berkurang. Dia tak akan sama orang yang tak semayang dengan orang yang semayang. Dua-dua Muslim, adakah kita kata dua-dua orang ni sama? Dia tak sama, tuan-tuan. Hatta dalam bab penyaksian pun, kita akan prefer ambil orang yang solat dulu. Kita tak akan ambil orang yang tak solat. Walaupun dia kalau waktu tengah hari lunch, dia yang suka belanja kawan dia makan berbanding yang solat tu. Tapi dari segi penyaksian, dari segi kepercayaan, dari segi amanah, kita lebih percaya dia. Sebab indikator belanja orang, suka bagi hadiah ke orang, tak buat pasal dengan orang, itu bukan indikator agama. Itu indikator sosial saja. Kita nak kata orang tu baik pada kacamata sosial. Sebab apa dia baik? Dia selalu belanja saja. Okey, itu kacamata sosial. Sebab apa kita kata dia baik? Dia salat. Tak pernah aku tengok mana-mana waktu salat, mana-mana azan yang berkumandang, melainkan dia yang bergegas nak pergi salat. Walaupun dia belanja orang jarang-jarang, tak bercakap dengan orang, tapi kita nak kata itu indikator yang salah dan silap dilihat oleh sebahagian orang. Okay. Balik pada cerita Abu Umamah tadi, bila mana dia kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni utang banyak, serisau banyak sangat. Rasulullah pun kata, afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhhaballahu azza wa jalla hammak wa qada anka dainak. Maukah kamu aku ajar pada kamu kalimah ni kalau kamu sebut, kamu akan hilang risau, Tuhan akan angkat kamu punya hutang-hutang yang terbelit tu. Okay. Tuan-tuan boleh tanda doa ni. Okay. Lalu diajar oleh Nabi, kata Nabi, idza asbahta wa idza amsayta qul. Bila mana kamu pada waktu pagi, pada waktu petang, macam sekarang pagi, petang sekarang, lepas pada asar sampai ke maghrib, Nabi kata sebut wahai Abu Umamah, bukan Abu Umamah sajalah, semua orang yang ada penyakit anxiety, overthinking, hutang banyak, boleh sebut benda ni. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Saya sebut laju sebab tuan-tuan boleh tengok live balik nanti. Okey. Saya tak pasti dalam Flipkart tu ada atau tidak. Okey. Cuma doa ni kalau tuan-tuan perasan kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon pada kamu berlindung daripada ham. Ham ni risau, benda tak jadi lagi. Dah tahu syarikat kita jam, tak boleh pusing modal dengan sebab pandemik. Kita tak kena buang kerja lagi, tapi dah tengok kawan kena buang kerja, kita yang risau. Aku kena ni pasang aku, nak cari kerja bukan main senang. Itu dia panggil ham dalam bahasa Arab. Risau benda akan datang, tak kena saman lagi, dah risau dah pun. Ataupun kita sebut sekarang overthinking, macam-macam lah istilah penyakit mental tu. Okay. Sebab peningkatan penyakit mental ni menyebabkan banyak term-term sakit mental yang keluar. Okay. Al-hazan ni sedih pada benda yang dah lepas, kematian ke apa semua, hilang barang apa semua. Okay. Minta Allah Ta'ala jauh kita daripada risau dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan minta lindung daripada lemah dan malas. Sebab satu orang bila mana dia overthinking terlampau, dia risau melebih sangat, dia akan lemah, tak semangat hidup dia. Datang pejabat pun lesu, dan dia akan pergi penyakit seterusnya kasal. Kasal maksud dia malas. Tapi malas yang fokus dalam doa ni ialah malas beribadah. Sebab apa? Nikmat beribadah tu hilang. Orang yang overthinking, dia angkat takbir, dia tak akan dapat penyelesaian pun. Walaupun dia pergi jumpa ustaz tu kata solatlah 2 rakaat. Solatlah 2 rakaat dan minta tolong pada Allah. Sebenarnya dia kena tune yang lain dulu, baru nak cerita tentang solat tu. Sebab kebanyakan orang kita dia faham ibadah ni, selesai pada buat ibadah tu mesti dapat penyelesaian. Dia bukan macam tu. Dia ialah penurunan emosi yang terganggu kepada emosi yang stabil. Itu poin dia. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan minta lindung daripada pengecut dan bakhil. Bila mana overthinking, takut terlampau, dia akan jadi juben. Juben ni maksud dia apa? Pengecut. Istilah sekarang saya lebih suka guna play safe. Bila mana dia takut,
takut jawatan dia, pangkat dia lambat naik apa semua, dia terpaksa jadi orang play safe, diam pada benda yang salah. Itu juga antara benda yang berlaku. Dan juga bukhl. Bukhl ni maksud dia apa? Bakhil, kedekut. Dengan sebab apa? Dengan sebab rentetan problem-problem tu tadi lah. Overthinking, sedih, lemah, malas, pengecut. Jadi pula last sekali lah bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan minta lindung daripada belitan hutang, wa qahrir rijal, penguasaan orang. Orang tak boleh pijak kepala kita. Doa ni diamalkan oleh Abu Umamah. Lama lepas tu dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, lepas pada aku amal doa ni, dia kata, saya ringkaskan hadis tu lah, Allah Ta'ala hilangkan risau aku dan Allah Ta'ala lepaskan aku daripada hutang. Okay. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, hadis ni cerita tentang doa orang yang terbelit dengan hutang. Tuan-tuan boleh amal lah. Okay. Bila mana Abu Umamah dia amal, apa jadi pada dia? Dia kata, aku dapati Allah Ta'ala hilangkan risau aku, kemudian Allah Ta'ala langsaikan hutang aku. Okay. Dia tak cerita, lepas pada aku amal ya Rasulullah, datang orang kaya mana tak tahulah, dia panggil aku dekat dengan parking lot. Zaman Nabi tak ada parking lot kan. Panggil aku dekat parking lot, buka bonet, ambil lah duit banyak mana yang kamu nak, bayarlah hutang kamu. Bukan tu yang datang. Saya nak bagi tuan-tuan faham, benda tu boleh terjadi kalau Tuhan nak bagi kita jadi. Tapi reality by reality, semua orang, kita kena sedar diri kita siapa. Yang dapat macam tu mungkin orang yang wali betul, boleh dapat. Yang memang tawakal dia lain macam. Kalau kita ni berita palsu pun cepat percaya, payah nak dapat pertolongan Tuhan ni. Okay. Jadi nak katanya, inilah konsep yang tuan-tuan kena faham dulu. Tuan-tuan kena faham. Konsep dalam berzikir ialah dia menstabilkan emosi. Abu Umamah dia tengah serabut waktu tu. Tapi Abu Umamah tahu, Nabi bagi dia doa ni bukan Nabi suruh tunggulah, penunggu gua mana nak bagi harta kat dia. No. Tapi ianya memberi kestabilan emosi. Tuan-tuan baca zikir-zikir dalam flip card tu, tujuan dia lah untuk stabil. Sebab tu bila mana zikir, dia kena faham apa yang diucapkan, baru dia boleh pergi pada allazina yadhkurun, lepas tu boleh pergi pada wa yatafakkarun, baru boleh fikir. Kalau kita sebut saja, buka flip card sebut subhanallazi sakhkhara lana hadza, sebutlah doa naik kenderaan, baca. Okey. Lepas pada baca, tak sampai 2 minit, orang langgar belakang ataupun kita langgar orang. Kita pun kata, tak berguna doa ni. Ingat baca tak accident. Accident juga. Okey. Adakah doa naik kenderaan tu mengelak anda pada aksiden, mengelak anda daripada disaman oleh JPJ ataupun polis kalau road tag dah mati? Adakah itu fungsi doa? No. Islam dia tidak kempen benda-benda yang bersifat mistism, bukan. Dia suruh umat dia, penganut dia berfikir by reality, tapi dia bagi beberapa kalimah, bagi Quran untuk neutralkan emosi. Sebab tu kita tengok sebahagian bangsa teknologi kemah macam Jepun, tapi pada sisi emosi dia gersang, dia kering. Dia boleh buat macam-macam, tapi kalau dia frust, orang kata bukan frust menonggeng, kira nak bunuh diri je. Dia tak ada benda lain dah. Lah kepala dia, aku gagal, aku bunuh diri. Tu je lah kepala dia. Orang Islam dia tak macam tu. Tapi kadang-kadang orang Islam dia punya emosi dia terlampau tenang sangat, tak buat apa-apa pun dah steady dah. Sebab tu tuan-tuan tengok sebahagian negara Islam kan, pengurusan sebahagian negara Islam tak buat apa-apa. Tuan-tuan pergi negara Arab, saya belajar di Jordan, belajar kita cross country by Arab ni, tuan-tuan tahulah sistem negara Arab macam mana. Okay. Dia orang ni dari segi nak bunuh diri kurang, tapi dari segi nak memajukan sistem dia orang tak buat. Ni sekarang orang dah nak pergi umrah kan. Okay. Orang pergi umrah, benda-benda yang akan datang lah kepala orang nak buat umrah ni. Nak kena mengadap immigration yang tak nak layan kita 5-6 jam sampai sana lagi. Walaupun benda tu kata alah biasa, tapi sebahagian orang dia mulai orang kata apa, mengganggu perasaan. Sebab saya biasa bawa jemaah umrah di KLIA, okey, sebab pengurusan Malaysia kita okey lah. Pengurusan Malaysia kita agak bagus lah. Kita pun banyak elektronik sudah. Okey. Sampai di Jeddah, dia dah jadi kurang sabar lah. Itu antara benda dan perkara yang kita boleh lihat lah. Okay.
Jadi bila mana kita tengok tentang zikir ini, kita kena faham zikir bermakna satu benda menstabilkan emosi. Zikir bukan menunggu fadilat kekarutan yang orang duk cerita. Fadilat tu ada, Tuhan akan beri itu, Tuhan akan beri ini, macam-macam. Okey. Cuma nak katanya ialah kita kena faham konsep zikir itu. Saya nak bagi dekat tuan-tuan ni supaya tuan-tuan nampak lepas ni, kalau tuan-tuan berzikir, dia tak jadi pemikiran tu ke arah nak tunggu benda-benda yang bersifat luar daripada logik akal. Saya katakan, saya tegaskan sekali, benda tu boleh berlaku. Karamah, semua ni boleh berlaku. Tapi sebenarnya hidup itu berpijak di bumi yang nyata. Bila mana Abu Umamah tadi, dia baca zikir tu, sebahagian para ulama sebut sikit sirah Abu Umamah. Lepas dia baca zikir tu, apa jadi pada dia? Dia jadi semangat nak kerja. Tak ada orang bagi duit kat dia. Dia tu semangat nak kerja. Faham doa tu. Sebab dia orang Arab, bahasa Arab pula tak tercemar. Faham doa tu. Ya Allah, jauhilah aku daripada risau. Risau ni akhirnya tak buat apa pun. Saya banyak kes menghadapi orang yang risau, terutamanya orang perempuan. Dia risau, tak tahu apa dia risau. Termasuklah isteri saya, kuat sungguh dia risau. Tak tahu apa benda. Dia ada keadaan dia risau. Okay. Risau apa jadi pada dia? Dia nak duduk. Dia tak bergerak apa-apa. Dia jadi tak produktif dengan sebab risau. Terutamanya dalam keadaan dia haid, dia tak boleh nak semayang apa semua. Yang ni lagi pening sikit lah. Okay. Sebab tu agama dia benarkan orang perempuan haid dan nifas ni boleh juga zikir. Boleh juga zikir. Yang ibadah-ibadah khususiah tu tak boleh buat. Sebab apa? Zikir tu membantu anda untuk menstabilkan emosi. Sebab manusia dia akan ada turun naik emosi. Sebab tu tuan-tuan tengok, bangsa-bangsa lain, orang bukan Islam, cari muzik yang nak tenangkan diri, cari tempat nak meditasi apa semua ni. Sebab nak stabil emosi. Poin dia ialah, apa dia? Lepas pada meditasi, apa jadi pada orang tu? Adakah lepas pada meditasi, dia pun pergi kat parking lot, tadi maybe dah jadi Mercedes dah? Tak. Kaya aku buat macam ni. Meditasi pula sekali lagi, dalam bonet ada 1 juta. Tak. Dia tak akan berlaku macam tu. Dia up dia punya progression tu. Up. Waktu kita berzikir, sebab tu kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan boleh test benda ni. Okay. Bila mana dalam satu hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, mufti dah sampai. Saya nak 2-3 perkara lagi, lepas tu saya berhenti lah. Okay. Hadis riwayat Imam Malik, kata Nabi, anak Adam ni bila mana dia tidur, syaitan akan ikat di belakang kepala dia dengan 3 ikatan. Hadis ni kita biasa dengar lah. Okay. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqad. Syaitan akan ikat 3 ikatan. Ada riwayat kata belakang kepala, ada riwayat kata ikatan secara maknawi, bukan realiti. Sebab apa ikat belakang kepala? Sebab otak kita ni, depan dengan belakang, yang belakang ni dia banyak fikir berbanding yang depan. Depan ni dia hanya terima bahagian prosesan daripada belakang. Okay. Nabi kata bila mana satu orang tu dia bangun, dia menyebut nama Allah, terurai 1 ikatan. Lepas pada tu dia bersihkan diri, terurai ikatan kedua. Lepas pada tu dia bersalat, dia mengingati, dia berzikir, terurai ikatan yang ketiga. Dalam hadis tu Nabi kata, pada hari tu dia bangun, dia akan menjadi orang yang cergas, sehat tubuh badan dia. Apa sebab tuan-tuan? Emosi naik pada kedudukan yang elok. Dia tak jatuh merudum. Sebab tu kalau tuan-tuan amal zikir pagi ni, tuan-tuan amal dan faham, jangan baca saja. Tuan-tuan ambil, kita tak hafal banyak pun tak apa, tapi kita hafal satu, kita fahami dia, itu lebih baik. Tuan-tuan tengok dalam Flipkart tu zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni banyak. Adakah kita kena sebut semua? Tambah pula sekarang subuh lewat, nak boleh ke habis zikir tu pukul berapa? Nak masuk kerja lagi. Tuan-tuan ambil satu zikir. Tuan-tuan ambil Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu dalam wirid lepas subuh. Ya Allah, aku minta pada kamu rezeki yang baik, ilmu bermanfaat, amal diterima. Tuan-tuan fikir, duduk menung sekejap, fikir. Jangan menung, aku nak mengulur ke mana nanti. Menung tu tak ada kerja. Okay. Menung fikir. Ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni banyak mana aku dapat. Lepas tu fikir, rezeki yang baik ni apa benda rezeki baik. Amal diterima ni apa benda amal yang diterima. Okay. Tuan-tuan mengamati bacaan itu. Ianya satu benda yang besar
akan menjadi titik turning point kepada pengurusan kehidupan hari itu. Apatah lagi kalau orang tu dia faham Quran, dia baca Quran. Sebab tu sebahagian para ulama menjadikan bacaan Quran pada waktu subuh ni, dan Nabi ni dia suka solat subuh ni baca panjang. Sebab apa? Dia nak bagi stabil emosi, dan bacaan Nabi tu orientasi dia ialah ayat tentang syurga, ayat tentang neraka. Sebab nak bagi apa? Tujuan hidup kejar syurga, tujuan hidup jauh pada neraka. Kebanyakan ayat yang Nabi baca waktu jadi imam subuh, orientasi dia macam tu. Daripada surah yang berbagai-bagai. Sebab tu hari Jumaat, Nabi akan baca sajadah dengan insan. Sebab dalam sajadah tu ialah peringatan pada orang yang kufur, balasan-balasan neraka yang akan kena. Surah insan dia tak start cerita tentang nikmat syurga. Tujuan bagi nampak. Cuma itulah, bila mana satu orang tu dia nak dapat benda ni, dia kena take time lah. Benda ni letih lah sikit. Benda ni akan menyebabkan satu orang, oh payah ustaz nak kena belajar bahasa Arab, nak kena tengok terjemahan. Memang nak mendapat kesenangan, keselamatan di akhirat ni, dia bukan hanya setakat bayar duit bagi aku selamat. No. Dia perlukan sedikit usaha. Sedikit je, tak banyak pun. Tuan-tuan ambil masa, tuan-tuan faham. Sebab tu dalam Flipkart tu dia ada QR code. Tuan-tuan boleh scan. Dia bukan scan MySejahtera situ. Okay. Scan tu, dia keluar bacaan. Tuan-tuan boleh dengar bacaan tu. Dia akan link kepada video. Bacaan tu, tuan-tuan dengar bacaan dia. Sebab baca ni kena betul tak? Lepas pada tu, kita akan tengok makna dia. Dan kalau ada fadilat, dia akan sebut lah fadilat situ. Okay. Kempen sebagai yang terakhir. Kempen Perlis Berzikir ialah kempen untuk menstabilkan emosi semua orang. Supaya dia hidup menjadi orang yang progresif. Orang yang boleh lebih maju. Semakin hari dia hidup, semakin maju. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada satu orang Arab Badui datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dalam Islam ni apa benda yang paling baik sekali? Arab Badui, Nabi jawab pada Arab Badui tu, Nabi kata, man tala umruh wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umur, baik amalan dalam umur yang panjang. Kemudian dia pun kata, Badui tu dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam agama ni semua benda berat. Payah aku nak buat. Bagilah satu yang ringan sikit. Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Sentiasalah lidah kamu basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud dia apa? Basah berzikir tu maknanya dia tarik perkataan, dia akan selaras dengan apa yang diucapkan. Sebab tu zikir dia kena fikir. Sebab tu kalau satu orang dia sebut subhanallah, subhanallah, dia duduk fikir, lauk apa dekat suri tengah hari ni? Dia kacau. Pergi Kuala Perlis kot, suri tak bersedak, ramai orang. Waktu dia sebut subhanallah, dia tak teringat ke Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak teringat ke lauk apa kalau aku pergi lewat orang ramai parking pula payah. Jadi dia serabut macam tu. Zikir tu dia tak connecting, dia tidak menyerap. Sebab tu zikir tak perlu banyak, tapi dia berkesan. Kalau tuan-tuan ada orang dia pulun sebut bagi banyak, tapi tak tahu apa. Just take your time, ambil sikit masa. Satu Flipkart tu ambil satu, take time seminggu untuk faham betul dan cuba aplikasi, tarik ayat tu masuk dalam jiwa kita. Saya bukan ajar new age movement apa, bukan. Okay. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan fahamlah benda ni, tuan-tuan akan nampak keajaiban zikir itu akan berlaku dalam kehidupan. Iaitu pengurusan hidup akan turning balik. Kadang-kadang kita ada orang dia bosan dengan rutin, bangun pagi pergi berjabat balik. Macam mana nak bagi stabilize benda tu supaya dia tak rasa rutin itu berat? Sebab tu ada orang dekat-dekat usia nak pencen, duduk fikir, bila aku nak pencen? Aku nak join geng-geng bawa motor lah. Saya ada jumpa ramai pegawai masjid, saya jadi imam. Orang tua dah pencen, duit banyak, nak beli motor home, nak beli motor besar, tua tu. Nak ride Lemang Tok Ki di Temeloh, jauh tu. Saya duduk Maman Terengganu, dekat dengan Lemang Tok Ki, tak pernah sampai pun. Cuma nak kata dia punya tua tu, itu pemikiran dia. Dia nampak, lalah positif COVID, kuarantin juga. Cuma nak katanya, kehidupan macam tu lah tuan-tuan, kehidupan. Okay. Take your time, ambil masa sedikit. Tak salah nak join benda macam tu. Okay. Cuma sebab apa dia cari benda tu? Sebab dia rasa rutin dia dah membosankan. Rutin dia tu mulai dia bosan. Okay. Jadi, kempen Perlis Berzikir ni ialah nak bagi tuan-tuan, puan-puan supaya nampak
kepentingan zikir. Kita perlukan zikir, bukan kita dibebani dengan zikir. Itu benda yang kita kena tahu, supaya kita tak rasa beratlah Islam ni, semayang lagi, zikir lagi. Semua ni nak buat pahala, aku tak buat kan, ni payah pula masuk syurga. Fikir macam tu kacau lah. Dia tak tune, dia tak ada kerelaan hati waktu melakukan benda tu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan nampak kehebatan zikrullah itu ialah bukan pada benda-benda gaib, benda-benda yang bersifat karamah yang pelik-pelik. Kehebatan zikrullah itu ialah untuk turning point kita akan berlaku dalam keadaan yang elok. Positive thinking akan datang dengan sebab berzikir. Anda akan maju bila mana anda berzikir, bukan anda makin terperosok ke dalam. Dia ada orang dia silap, dia join zikir, tiba-tiba dia jadi, saya nak berhenti kerja, nak jual TV, nak jual rumah, nak duduk nomad pula. Itu bukan perjalanan yang elok dalam kehidupan beragama. Satu orang dia meningkat. Sebab tu kalau tengok Umar Al-Khattab makin belajar dengan Nabi, makin hebat pemikiran dia. Zaman Nabi jadi pemimpin Madinah, hebat dah. Zaman Umar 10. Kita bukanlah nak kata Umar tu lagi hebat pada Nabi, cuma dia kembang, dia punya pemerintahan tu lebih pada apa yang ada pada zaman Nabi. Kerana Umar Al-Khattab lah jatuhnya Rom dan Parsi secara keseluruhan. Sedangkan dia orang yang banyak berzikir. Dia bukan orang berzikir yang tak apalah, Rom dia nak kaya, biar dia kaya lah. Kita Madinah ni cukup dah, kita dah banyak lah, kita dah ada kurma, kita dah ada kambing, cukup lah ni negara kita, nak apa lagi luar-luar. Tahu, itu bukan pemikiran seorang Muslim yang terkesan dengan zikir. Dia orang yang paling afqah, orang yang paling faham, orang yang paling abid berbanding orang lain pada zamannya. Tapi dia juga orang yang paling maju dalam pemerintahannya, orang yang paling tersusun. Sebab tu kau tengok Umar Al-Khattab lah yang memperkenalkan sistem isytihar harta ni. Semua pegawai kerajaan kena isytihar harta zaman dia. Zaman dia bermula. Dan zaman dia lah bermulanya surat-surat pekeliling. Orang kata surat head letter kerajaan tu, zaman dia lah ada. Sebab tu tuan-tuan tengok, antara pekeliling yang tidak menyenangkan kebanyakan orang pada zaman Umar Al-Khattab, mana-mana pegawai yang menjadi gubernur di bawah Umar Al-Khattab, mana-mana sahabatnya di gubernur bawah Umar Al-Khattab, dia kena buang pintu rumah dia. Tu zaman Umar. Zaman Umar siapa-siapa jadi gubernur di wilayah-wilayah lain lah, rumah dia tak boleh ada pintu kayu yang kuat, kena ada pintu biasa je, just tutup, tak nak nampak orang je. Itu ialah realiti kehidupan. Okay. Saya tak nak cerita panjang, nanti tuan-tuan boleh tanya pada Sahibul Samah Datuk Mufti, dan saya rasa berpada situ ialah kot untuk kongsian pada kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Saya mohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah bicara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.